Hai and Assalamualaikum. Apa khabar semua mystery lovers? Adakah anda semua ternanti-nantikan cerita Miss Sudi? Okay, so kita berjumpa hari ini di dalam Miss Sudi bercerita lagi. So cerita hari ini dikongsikan oleh salah seorang pendengar juga. Ceritanya bertajuk tajuk apa dia kata situ. Tajuknya dah tidur ke belum? Dah tidur ke belum? Gitu. So, cerita pasal apa ni? Jom Miss Sudi akan ceritakan sebentar lagi. Let's check it out. Okey, so cerita kali ini berkisahkan di salah satu sekolah lah. Ni semua selalu cerita asrama kan. Okay. Cerita ni agak sadis sikit sebenarnya sebab pada aku macam kesian dengan mangsa yang terjadi dekat dalam cerita ni. Okay, cerita ni bermula, sekolah ni sebenarnya tak adalah angker mana, tak adalah keras mana kan. Biasalah, setakat sikit-sikit kena ganggu tu biasalah. Tapi yang menjadi satu titik permulaan yang menyebabkan satu bilik yang terpaksa ditutup dan tak boleh digunakan terus ialah bila ada salah seorang pelajar baru. Selalunya terjadi bila benda-benda macam ni kan, jadinya dekat asrama perempuan. Aku pun macam pelik juga kan. Asrama perempuan selalu jadi kan gitu. Jarang aku dengar cerita yang terjadi kat asrama lelaki. Ke ataupun aku yang tak pernah dengar kot daripada orang lelaki kot cerita-cerita macam ni. Okay. So, seorang pelajar baru masuk. Dia mempunyai satu penyakit iaitu sleeping walking. Kan, jadi dia jadi mengigau yang berjalan. Yang berdiri, jalan, gerak ke mana-mana. Mak ayah dia tak ceritalah dekat warden ataupun cikgu sebab fikir tak penting kot kan benda gitu. Yelah, orang dulu selalu sleepwalking pun kan jauh kan, dekat-dekat je kan. Tapi rupanya kerana diorang tak ceritakan benda tu, ini yang terjadi pada anak dia. Asrama tu katilnya dah berdekel dan kebetulan katil yang budak ni dapat betul-betul bawah kipas dan dia dapat katil atas. Aku rasalah tak semua sekolah ada tradisi yang sama, tapi yang terjadi dekat sekolah dia ni tradisinya pelajar baru, pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 terpaksa mengalah dengan senior. Maksudnya kita menghormati senior lah. Jadinya senior akan lebih ramai yang duduk di katil bawah, unless kalau dia memang suka duduk katil atas. Jadinya adik-adik akan duduk di katil atas. Sama dengan budak ni duduk katil atas. Okay, budak duduk katil atas. Kesiannya ceritanya, dia ni orang kata baru je masuk asrama, tapi ada satu kejadian tragis telah menimpa dia. Malam tu, dia dah kemas-kemas. Pilih ni, dia memang suka duduk asrama kan. Sebab senang dia nak study kan. Kalau kat rumah nanti, adik-adik kacau lah kan. Jadi persekitaran dekat asrama tu dia memang suka lah. Mak dia pun berat hati nak hantar dia pergi asrama sebab tengok condition dia yang suka mengigau berjalan tu lah. Okay. Semalam tu dia tidur macam biasa. Tak adalah macam biasa, dia baru masuk kan. Dia tidur malam tu, kebetulan dia mengigau. Kau bayang, dia duduk dan tidur di bawah kipas. Kipas, kalau asrama nombor 5 tu confirm tau panas kan, sebab kipas satu. Kadang-kadang orang kata katil bawah tak dapat, so 5 lah bukanya laju. Okay, budak ni berdiri. Bila budak ni berdiri, bilah kipas tu terkena kepala dia. Sebabkan laju sangat bilah kipas tu, tengkuk budak ni putus dan jatuh di katil sebelah. Kesian kan, baru masuk asrama dah mati kerana mengigau sambil berjalan ni.
Jadi masa zaman dulu, sebab benda ni aksiden, bukan salah siapa-siapa, tak ada salah siapa-siapa kat situ. Jadinya mak ayah dia menerima dengan hati redha lah anak dia memang umur tak panjang kan. Okay. Kejadian kematian budak ni, okay, bila jadi macam tu, so bilik tu dibersihkan dan bilik tu diguna macam biasa. Tapi bila bilik tu digunakan, penghuni dalam bilik tu akan diganggu malam-malam. Satu, mereka akan selalu kena goncang katil. Kedua, diorang akan dengar bunyi macam bola tu dislam dekat lantai, macam bola slam dekat lantai. Ketiga, mana budak yang berkeseorangan dalam bilik tu, selalunya cerita diorang akan nampak kepala orang di atas loker. Kepala saja kepala yang menyeringai kat diorang. Dan last sekali, diorang akan dengar satu suara yang akan panggil. Contohnya katil tu ada 12. Dia akan sebut, katil 1 dah tidur ke belum? Katil 2 dah tidur ke belum? Sesiapa yang menyahut panggilan dia, dia akan rasa satu kehadiran benda halus lah kan. Kalau contohnya kau baring, tiba-tiba kau akan rasa katil kau berat je, macam ada orang duduk kat katil kau. Dan bila kau berpaling je, kau akan nampak benda yang mengerikan lah. Jadi bila banyak sangat report daripada pelajar, bilik tu ditutup tau sebenarnya. Bilik tu ditutup, tak guna. And then benda tu berlalu lama gak, dalam 3 tahun macam tu. Dan warden dah bertukar orang. So warden baru ni memang tak tahu cerita pasal bilik tu. Jadi kebetulan tahun tu ramai pelajar dari luar ingin mendaftar untuk duduk di asrama. Tak tahu kenapa, tapi kebetulan dalam tahun tu ramai betul pelajar baru yang mendaftar. Jadinya pada warden ni, kenapa bilik ni dikunci? Kenapa bilik ni ditutup sedangkan kita tak cukup katil? Jadi dia pun buka lah bilik tu, dan tak ada siapa yang halang dia sebab kebanyakan cikgu atau kebanyakan orang yang tahu cerita pasal bilik tu sudah bertukar sekolah ataupun budak-budaknya sudah habis sekolah. Okay. Jadi tak siapa yang tahu sangat cerita pasal bilik tu. Jadi bilik tu dibuka semula. Bilik tu dibuka semula dan masuklah pelajar-pelajar baru dalam bilik tu. Okay. Cerita ni berulang, sejarah berulang kembali. Adalah satu pelajar baru yang masuk asrama ni. Kan kalau asrama ada prep kan, belajar malam kan. Jadi budak ni tak pergi tahu hari tu. Pelajar masa tu prep ke baca Yasin, aku tak ingat antara dua. Dia baca Yasin malam tu. Dia ni tak boleh solat dan dia juga tak sihat. So budak ni duduk dalam bilik sebab fikir duduk je lah dalam bilik kan. Mungkin bukan dia seorang aja yang ada dalam bilik. Dan baca Yasin semua tu kat surau bawah je. Bilik tu dalam tingkat 2 macam tu. So dia fikir tak takut lah kan, still dengar suara orang lagi. Okay, so malam tu dia pun tidur. Dia baring lah tidur tak larat kan, makan ubat, mengantuk. Okay, perkara yang lama tak terjadi tu telah terjadi lagi. Mula-mula dia dengar bunyi macam bola kena slam kat lantai. Tapi kali ni lepas bunyi bola kat slam kat lantai, dengar pula bunyi bola di slam dekat atas loker. Jadi dia hintai lah, dia tengoklah keliling. Dia tengok keliling. Tak ada apa-apa pun, biar je lah. Okay. Dia pun tidur balik. Dia rasa macam katil dia kena goyang kan. Dia suka main goyang-goyang katil. Budak ni demam. Bila selalu kita demam makan ubat, kita akan lalok kan. Jadi dia beranggapan yang dia tengah demam, menggigil. So goyangan katil tu mungkin daripada menggigilnya badan dia. Dia fikir macam tu je lah. Dia fikir dia mungkin berkhayal ke apa. So dia biar.
Lepas tu the last one dia dengar bunyi orang panggil. Katil satu, dah tidur ke belum? Masa tu yang dia dengar, dia cuma fikir, warden ni, warden cari budak ni dalam bilik ni. Okey juga kalau nanti warden tu tanya, aku jawab lah tak tidur lagi. Kalau warden marah, aku explain lah kenapa aku tak turun kan. Budak ni duduk katil 5. Lepas tu memang tak ada orang nyaut lah kan, tak ada orang, dia seorang je kat situ. Sampailah suara tu panggil katil dia. Katil 5, dah tidur ke belum? Budak ni menyaut. Belum, saya tak tidur lagi, saya tak sihat. Okey. So budak ni tidur mengiring ke sebelah kanan. Lepas tu bila dia dah menyaut tu, benda tu dah tak panggil dah orang kat katil-katil lain. Memang lagilah dia syak warden, tapi dia pelik juga tak dengar bunyi pintu terbuka. Mungkin warden ni orang yang berhati-hati kot orangnya kan, tak nak ganggu aku lah ni kot. Gitulah. Dah tiba dia rasa macam kat sebelah, dia baring kan mengiring kanan kan. Belah kiri dia rasa berat tau, macam ada orang duduk kat situ. Jadi dia pun rasa warden ni nak checkkan suhu aku kot. Bila lama dia tunggu, tak ada apa-apa pun. Warden tak pegang kepala aku pun apa ke. Lepas tu dia pun pusing lah. Dia paling-paling rasa kering darah dia. Sebab ada satu lembaga tak ada kepala baring sebelah dia. Dia memang terkejut ya amat-amat, tapi disebabkan dia demam tu, tak terkeluar jeritan dia daripada tekak dia. Dia selemah sangat. Dia bangun, dia nak lari keluar daripada bilik tu. Tiba-tiba dia nak keluar kan. Dia nak keluar, nak pergi kat pintu tu. Mata dia terpandang ke atas dekat loker tu. Ada kepala dia. So budak ni dalam keadaan lemah dengan kebat. Tengok pula benda yang mengejutkan tu lagi. Dia pun pingsan. Dia pingsan, dia sedar-sedar, dia tengok ramai orang dekat keliling dia. Ramai sangat orang kat keliling. Dan dia pun tanya, nampak muka orang yang tengok kat keliling dia semua muka macam, dia okey ke, dia okey? Ada kawan-kawan dia pun duduk bisik-bisik. Dia pun macam, dia panggil lah warden. Kenapa cikgu? Kenapa semua orang macam takut tengok saya? Dia tergitu. Lepas tu barulah bila dia dah okey sikit, warden dia suruh dia basuh muka. Kawan-kawan dia pun nampak dia dah macam sedar. Lepas tu warden tu cerita kat dia. Dia kata, kami jumpa awak dekat bawah pokok. Kami nak balik, nak naik asrama, si baik ada orang nampak awak kat bawah pokok. Bila orang kat awak naik atas, try cuba kejutkan awak mengacau-kacau. Awak menjerit-jerit, nangis-nangis, sekejap menjerit, sekejap menangis, macam kacau. Cakap benda yang tak difahami. Lepas tu bila kami tanya, nama kamu sebut nama orang yang tak kenal, entah siapa-siapa entah kan. Lepas tu budak yang tena ni tadi terpinga lah, terkejut apa jadi kat dia kan. Kebetulan antara penghuni dekat asrama tu ada salah seorang tu, budak ni rupanya kakak dia pernah cerita kat dia apa yang jadi kat sekolah tu. Dan dia tak pernah cerita kat kawan-kawan dia sebab yelah, mungkinlah benda tu dah tak ada apa-apa berlaku. Mungkin kakak dia cerita tu sekadar untuk menakutkan dia je. Tapi bila jadi benda yang sama tu, dia pun cerita kat warden. Dia kata kakak dia pernah cerita bilik ni tutup, tak boleh pakai sebab ada kes macam ni. Dia cerita lah pada A sampai Z semua benda tu. So budak yang kena ganggu ni tadi, akhirnya biasalah macam biasa, bila kau dah kena ganggu dengan benda yang sangat teruk, benda yang menakutkan macam tu, tentulah keputusan dia ambil ialah keluar daripada asrama tu. So budak tu pun keluar dari asrama. Dia dah tak duduk asrama tu. Dan bila panggil ustaz untuk buat sesuatu lah, untuk membersihkan bilik tu. So ustaz tu kata macam ni lah, kita keluarkanlah katil-katil semua, kita bersihkan betul-betul, baca Yasin semua, minta doa dengan Allah, kita buatlah sedekah Al-Fatihah dekat orang yang meninggal tu, kita buat talqin kat dia kan. Okay. So
Lepas daripada pembersihan berlaku kat bilik tu, akhirnya bilik dekat asrama tu pun telah digunakan sepenuhnya dan tak ada lagi gangguan suara-suara ataupun berlaku gangguan tarik-tarik selimut ke, goyang-goyang katil ke kan, penampakan kepala orang ke, semua dah tak ada dah lepas tu. So cerita budak yang mati kerana kena bilah kipas tu akhirnya menjadi sejarah saja. Okey, tamat cerita kita pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Macam biasa, jikalau anda inginkan Miss Hudi ceritakan cerita pengalaman anda yang menyeramkan, boleh kata DM dekat Instagram, dekat TikTok Miss Hudi pada, ataupun emailkan kepada Miss Hudi. Email akan diberi di description di bawah. Okay? So, jumpa lagi. Ciao.